undang-undang dan nama akta ini. Ini telah dibangkitkan mula-mula oleh Kuala Kedah dan saya juga membangkitkannya, dan saya fikir disokong dengan hujah yang lebih baik oleh Indera Mahkota, iaitu istilah akta binatang ini dirasakan ianya suatu istilah yang agak kurang manis, dan jika dibandingkan misalnya dengan akta haiwan misalnya, ianya sudah tentu lebih manis, lebih sesuai. Mungkin tahun 1953 iaitu akta ibu ini, masa itu caranya menterjemahkan animals, kecuali Yang Berhormat Timbalan Menteri memperolehi nasihat daripada Dewan Bahasa bahawa itulah setepat-tepatnya terjemahan istilah Animals Act. Hanya yang sesuai adalah akta binatang dan bukan misalnya akta haiwan ataupun istilah-istilah yang lebih baik daripada perkataan binatang. Itu pandangan, dan saya ingin mendapat penjelasan oleh kerana saya dimaklumkan Yang Berhormat Timbalan Menteri tidak menyentuh dalam penggolongan dasar tadi tentang cadangan yang datang daripada sekurang-kurangnya 3 pembahas tadi. Terima kasih Tan Sri. Sila. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih kepada dua ahli yang berhormat yang turut terlibat dalam membangkitkan isu-isu dari segi pindaan atau cadangan. Dari segi isu atau pembentangan daripada Yang Berhormat Batu Gajah mengenai terutamanya penguatkuasaan apabila binatang-binatang dimusnahkan pada tahap kuarantin. Sebenarnya kalau pengimport tersebut mempunyai pandangan yang lain, mereka juga boleh mendapat pakar-pakar untuk memberi second opinion, terutamanya dari segi penyakit yang berjangkit. Dan dari segi import dan ekspor, yang ahli berhormat memang menekankan bahawa ganjil kerana walaupun penyakit mungkin direbak, tetapi masih kenapa permit dikeluarkan. Kadang-kadang ini adalah tujuan ini dikenakan adalah untuk menentukan syarat-syarat atau rawatan yang mungkin diperlukan dijalankan. Sebagai contoh, kalaulah terdapat mungkin penyakit yang berjangkit di Malaysia ini yang mungkin kita perlu pertolongan daripada luar negeri untuk mendapat sama ada khidmat dan sebagainya, maka benda yang perlu diimport itu memang penyakit, tetapi mempunyai perlu kelulusan daripada pihak Makis sebelum dapat dihantar. Dari segi fasa 15, kenapa Yang Berhormat boleh berjelaskan semula situasi apa di mana negara kita boleh membenarkan binatang atau burung yang kemungkinan mempunyai penyakit dibenarkan masuk, situasi bagaimana? For research, testing dan juga untuk rawatan dan sebagainya. Untuk fasa 15, kenapa dikeluarkan daripada akta ibu? Sebenarnya untuk ekspor dan import, kebanyakan kerajaan kebanyakan pengimport, negara-negara pengimport dan pengeksport memerlukan sijil kesihatan, sama ada daripada veterinaria atau daripada Kementerian Kesihatan. Maka ini tidak tertakluk kepada negara Singapura saja. Mengenai fasa 17 yang dibangkitkan, penggunaan perkataan may sebenarnya memberikan budi bicara untuk pegawai penguatkuasaan untuk membenarkan permit sekiranya pegawai tersebut tidak anggap penyakit yang serius itu atau boleh merebak, dan yang paling penting boleh diterima oleh negara pengimport. Kalau negara pengimport tidak mengeluarkan sijil import, maka tak boleh lah. Oleh itu perlu ada itu perkataan may, maka tertaluk kepada negara yang mengimport barang tersebut. Dan mengenai ganti rugi di Akta Ibu 20, sebenarnya ganti rugi
tidak diberi, tetapi mungkin wang ihsan, dan kes-kes dipertimbangkan mengikut ciri-cirinya atau tertakluklah kepada kerajaan-kerajaan negeri untuk memberi wang ihsan untuk menolong dari segi sesiapa yang menghadapi masalah tersebut. Untuk bayaran lesen untuk anjing, jika dapat disalurkan kepada pihak NGO, bukan sahaja ini di bawah pihak PBT, tetapi ini juga di bawah kerajaan negeri, dan memang dari segi NGO mereka memerlukan dana dan pertolongan bukan dari segi kewangan sahaja, tetapi dari segi Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani di bawah Jabatan Veterina, kita memberi sokongan secara endorsement untuk program mereka supaya orang ramai juga memahami bahawa ini adalah inisiatif untuk menyokong NGO-NGO ini, supaya orang ramai juga mengetahui NGO-NGO tersebut adalah secara tulen menjaga kebajikan haiwan. Dari segi dana untuk menyalurkan bayaran lesen ini sesuatu yang perlu dipertimbangkan oleh pihak PBT dan kerajaan negeri. Mungkin kita boleh memberi sedikit sebanyak pandangan kepada mereka, tetapi sama ada mereka nak melaksanakan adalah terpulang kepada mereka. Minta penjelasannya. Mungkin Mohd Timbalan Menteri boleh memaklumkan apakah dalam setiap bajet kementerian ada diperuntukkan atau diketepikan sejumlah wang ya untuk NGO-NGO yang melaksanakan tanggungjawab bersama dengan kementerian di bawah Akta Ibu yang sedia ada ini. Saya rasa mungkin boleh berjelaskan. Terima kasih Yang Berhormat Batu Gajah. Pada masa ini memang tak ada peruntukan atau boleh dikatakan tajuk khas untuk pemberian NGO-NGO pada masa ini. Mengenai isu yang dibawa oleh Yang Berhormat Tumpat mengenai akta, kenapa akta ini dinamakan Akta Binatang, sebenarnya apabila akta ini asal pada 1953, dia adalah dalam bahasa Inggeris. Apabila diterjemahkan, maka yang paling sesuai digunakan pada masa sekarang masih adalah Akta Binatang. Maka oleh itu tidaklah dipinda namanya pada masa sekarang. Sekian, terima kasih. Tan Sri, boleh saya tanya, tadi saya tertanya benarkah Akta Ibu ini di mana pegawai penguatkuasa diambil tindakannya kerana kezaliman terhadap binatang. Tadi saya bagi contoh ya, PBT yang menembak anjing, cara pendekatan tersebut ya. Saya rasa kalau meningkatkan, menambahkan hukuman, tetapi pada masa yang sama pegawai penguatkuasa yang kurang penyayang itu juga akan menggagalkan usaha ini. Pada masa ini dari segi penguatkuasaan untuk anjing-anjing liar memang merupakan satu isu yang besar, kerana kebanyakan pihak berkuasa tempatan menggunakan kontraktor luar untuk menjalankan tugas mereka. Pada masa ini dari segi tindakan yang diambil, saya tidak mempunyai data tersebut, tetapi untuk mengukuhkan lagi dari segi kebajikan haiwan, memang dalam Akta Kebajikan Haiwan yang masih dalam tahap draft, selepas mendapat maklum balas daripada orang ramai untuk kali kedua, memang terdapat peruntukan dalam akta tersebut agar anjing dan kucing tidak ditembak dan akan dikenakan denda jikalau tindakan itu dilakukan oleh sesiapa pun. Sekian, terima kasih. Masih ada yang berhormat, pasal-pasal 1 hingga 59 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Sila, Menteri. Menteri, sila lapor. Tuan Pengerusi, saya mohon mencadangkan iaitu bahawa rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Masih ada yang berhormat, masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ada yang bersetuju katakan bersetuju, yang tidak bersetuju katakan tidak. Lebih suara bersetuju, majlis bersidang semula sebagai majlis musyawarah.